وأزواجه وأولاده وأهل بيته وذريته أجمعين وكافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والأولياء والصالحين خصوصا إلى روح الشيخ المصنف حجني عبد الله الجنبوي وإلى روح الشيخ داود بن عبد الله الفطاني وإلى أرواح مشايخنا وإلى من تسب إليهم أجمعين على نية أن الله يرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوحا عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا ya Rabbana ya Rabbal Alamin. Kata musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Kita masih lagi pada muka surat yang ke-6 pada rakam yang ke-7. Kata musannif rahimahullahu ta'ala wa ba'du fa'lamu ya ma'asyiran muslimina waffaqana Allahu wa iyyakum وألهمها رشدنا وأعاذنا من شرور أنفسنا. Tu tengok. Ini sebenarnya matan ni ambil daripada kitab Munjatin Musalli bagi Syekh Daud Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, dinakal oleh musannif kita rahimahullah ke dalam kitab dia yang bernama Munjatin Musalli ini. Untuk merengkaskan maksud daripada kitab Munjatun Musalli bagi Syekh Al-Fatani. Maka kata dia rahimahullah, cuba tengok kita kata, dan kemudian dari itu, yakni setelah itu, kemudian dari mana? Kemudian daripada mengucap bismillah, mengucap alhamdulillah dan bersolawat dan salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas dari itu terjemuh daripada amma ba'd, dan kemudian, jadi adapun kemudian daripada itu, dan itu dengan maksudnya adapun. Dan jadi adapun kemudian dari itu, setelah mengucap aku bismillahirrahmanirrahim, selepas daripada aku berkata alhamdulillah, selepas daripada aku mengucap bersolawat dan salam atas Nabi kita baginda sallallahu alaihi wasallam, maka fa'lamu, maka tahulah kamu, kata dia, tahulah kamu. Apa makna tahulah kamu? Yani hendak ambil perhatianlah kamu. Ambil perhatianlah kamu, perhatilah kamu, belajarlah kamu, dan merenunglah kamu. Tu makna tahulah kamu. Ambil tahu, mengaji, belajar. Macam kita malam ni pun termasuk dalam golongan yang ta'allum dah, ingin untuk ambil tahu urusan agama. Maka dalam kata musannaf, maka tahulah kamu, hendak ambil perhatianlah oleh kamu. Siapa kamu tu? Hei jamaah muslimin, wahai sekalian orang Islam, orang yang muslim, sekalian orang yang Islam, lelaki dan perempuan. Ambil tahulah. Kita kena belajar, kita kena ambil perhatian berkaitan dengan perkara yang musannaf akan sebut lagi akan datang ni. Maka hendak tahulah kamu, hei jamaah muslimin,
Maka sebelum daripada musannaf ingin untuk menyebutkan perkara yang dia akan menyuruh kita ambil tahu, maka dia menyelangi dengan doa dulu. Dikatakan jumlah muqtaridah ni orang panggil doa. Musannaf sebelum pada tu dia berdoa kepada kita dulu. Hei Tuhanku. Ini doa musannaf sebelum ia cerita. Ini doa musannaf sebelum dia cerita. Sebelum dia menceritakan tentang perkara yang dia nak menyuruhkan kita tahu, maka musannaf rahimahullah berkata, hei Tuhanku, wahai Tuhanku. Hei tu wahai Tuhanku, ya Allah ya Tuhanku. Minta taufikkan kami, minta taufik. Apa makna minta taufik? Yakni minta engkau beri tenaga, minta engkau beri kekuatan kepada kami. Kami itu musannaf. Kami itu musannaf. Mintalah engkau beri kekuatan, mintalah engkau bagi tenaga kepada kami. Kami itu ialah musannaf sendiri. Dan kamu atau pada kami. Jadi mintalah engkau taufik ya Allah, berilah kekuatan, tenaga kepada kami. Dan kamu tu jadi wahai jamaah muslimin, wahai sekalian muslimin tu kamu. Minta Allah memberi taufik kepada aku dan juga kamu sekalian, wahai orang Islam, khususnya yang duk belajar kitab dia pada malam ni. Mintalah ya Allah, minta engkau beri taufik akan kami dan kamu. Minta Allah Ta'ala bagi taufik. Minta Allah Ta'ala bagi tenaga untuk kerja taat. Taufik, tulis pada taufik. Taufik ialah Allah Ta'ala memberi tenaga dan kekuatan untuk kerja taat kepadanya. Untuk kerja taat kepadanya. Itu dinamakan taufik. Taufik ni lawan dengan khizlan. Khizlan ni Allah Ta'ala memberi tenaga untuk kita melaksanakan maksiat. Orang yang nampak dia punya kekuatan untuk mengerjakan perkara maksiat, itu dinamakan Allah Ta'ala sedang memberi khizlan kepadanya. Sehingga dia rasa bertenaga dan kekuatan untuk kerja maksiat. Wal'iyazubillah min zalik. Kalau berjudi, kalau minum arak, tenaga kuat. Tetapi kalau solat qiyamul lail 2 rakaat macam lemak lutut, itu orang yang tak didapat taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka musannaf kita minta taufik. Ya Allah, berilah taufik kami dan kamu. Dan minta engkau ya Allah, engkau beri kepada kami. Minta engkau beri kepada kami cerdik. Tu cerdik. Apa makna cerdik? Yakni cerdik akal untuk menjaga diri. Cerdik akal untuk menjagakan diri supaya selamat pada akhirat. Supaya selamat pada akhirat. Itu dinamakan cerdik. Orang yang cerdik ni, orang yang rasyid ni, orang yang dapat jaga diri dia untuk keselamatan dia di akhirat nanti. Tiap-tiap kehidupan dia di dunia ni, tiap-tiap gerak-geri dia buat apa-apa dengan cermat, buat apa-apa dengan jaga, dengan ingat. Semoga segala benda yang selepas pada mati dia tu tak dihitungkan. Yang maknanya segala perkara yang akan dapat selepas pada mati itu adalah natijah yang baik. Dia cerdik. Maka musannaf minta kepada Allah agar diberikan kepada kami, kami di sini yakni kami musannaf dan juga kamu, itulah maknanya. Wa alhamana tu. Nah, tu maksudnya kami dan kamu sekalian. Maka beri kepada kami, musannaf minta Allah beri kepada kami dan kamu cerdik, yakni sifat cerdik. Kecerdikan akal yang dapat menjaga diri untuk keselamatan di akhirat. Masya Allah, musannaf doa dulu sebelum pada dia menceritakan ni. Wa a'adzana, dan minta berlindung. Minta berlindung, yakni minta Allah melindung
Minta Allah menjaga, Allah Ta'ala memelihara. Maksud berlindung ni menjaga dan memelihara. Minta Allah Ta'ala pelindungkan. Minta Allah Ta'ala peliharakan dan jagakan daripada kejahatan diri kami sendiri. Daripada kejahatan, daripada tulis situ. Daripada berlaku pada kejahatan yang terjadi daripada diri kami sendiri. Maknanya tu, yang terjadi daripada diri kami sendiri. Minta Allah Ta'ala jagakan kami. Kadang-kadang di benda ni, kalau kita tak minta perlindungan daripada Allah, agaknya susah. Kerana kita ni punya dia, hak dia. Dengan sebab kita minta perlindungan daripada dia, kita akan selamat. Ya Allah, maka sebab itulah kita bila kita dengarkan neraka, kita wa na'udzubillah, kami minta pelindung dengan Allah daripada benda tu. Bila kita dengar lafaz kafir masalan, misal kita dengar lafaz kufur dengan Allah masalan, maka kita selalu berlindung. Wa na'udzubillah wal iyaza billahi min zalik. Minta Allah Ta'ala pelindungkanlah daripada perkara tersebut. Bila kita dengarkan maksiat-maksiat, maka kita minta pelindungkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada perkara tersebut, supaya Allah Ta'ala tidak menjatuhkan diri kita dalam mengerja perkara-perkara itu. Lalu tu musannif rahimahullah Ta'ala pun, dia pun minta pelindung juga daripada Allah, agar Allah Ta'ala tidak berjatuhkan diri dia dalam kejahatan yang dikerjakan oleh diri dia sendiri. Dan minta berlindung daripada kejahatan diri kami sendiri, ya Allah. Maka semoga Allah Ta'ala terima doa musannif, agar kita sekalian penuntut ilmu yang sedang mengaji kitab dia ni, termasuk juga dalam orang yang didoa oleh musannif itu, insya-Allah. Insya-Allah Ta'ala. Maka cuba tengok lagi, kata musannif, ini perkataan dia. Sungguhnya, ini perkataan musannif yang musannif ingin mencerita kepada kita. Sambung balik semula. Musannif kata, kemudian maka ambil perhatianlah, tahulah kamu, sungguhnya, ini akan bawa sungguhnya sembahyang 5 waktu inilah tiang yang mendiri agama di badan kita. Tu. Dia kata sungguhnya sembahyang 5 waktu inilah, sembahyang 5 waktu, ambil daripada maghrib, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. 5 waktu ni, sembahyang 5 waktu inilah tiang. Ialah tiang. Apa makna tiang? Yakni diserupakan dengan tiang. Diserupa dengan tiang. Sembahyang 5 waktu ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah, muslimin muslimat yang dirahmati dan disayangi oleh Allah, musannif berkata, sembahyang 5 waktu inilah tiang. Jadi seperti diserupakan, diibarat, dibanding seperti tiang. Tiang mana? Tiang yang mendiri agama di badan kita. Tiang yang mendiri. Apa makna yang mendiri? Yakni yang kita dapat membangun dan membentukkan agama. Tiang yang kita dapat membangun dan membentuk agama Islam di badan kita, yakni pada badan kita. Di sini pada mendirikan di badan kita. Apa maksud di sini? Cuba kita tulis. Kita tulis pada di badan kita tu sebagai tanda. Kalau tak tanda pun agaknya susah dipaham sikit. Walaupun dia kata mudah dah, tapi bagi kita jadi agaknya payah. Kerana apa boleh kata mudah? Kerana bahasa dia ini dibanding dengan orang yang semasa dengan dia. Kita ni maklumlah tuan-tuan. Jadi panggil semakin kita ke akhir-akhir hujung zaman ni, bahasa akan di-update, akan diperubah.
diperubah dari semasa ke semasa. Maka bahasa dalam masa kita agaknya lebih mudah daripada bahasa yang dikarang oleh musannaf ini. Dan bahasa yang disebut oleh musannaf kita Fatih Musalli ni akan lebih mudah apabila berbanding dengan bahasa yang disebut oleh Syekh Al-Fatani. Kerana orang dulu bila baca tu dia faham, tapi bahasa dia tu agaknya susah kita faham sedikit. Dan kemungkinan apabila kita mengarangkan sebuah kitab yang kita masa sekarang ni faham, boleh jadi pula, boleh jadi anak cucu cicit kita masa lagi akan datang agak rasa payah nak faham pula cakapan kita. Kerana mereka sentiasa ada bahasa yang diperbarui untuk memudahkan mereka sendiri masing-masing. Maka di sini kita pun perlu juga kepada tulis di badan kita, yakni kita kata tulis kita, yakni badan kita diisikan dengan agama Islam. Diisikan dengan agama Islam. Maka agama Islam pada badan kita dibanding seperti rumah yang tidak akan terbangun sekiranya kalau tidak ada tiang. Maka tiang itu dinamakan sembahyang. Dinamakan sembahyang. Itulah maksud dia. Itulah maksud musannaf. Masya Allah. Jadi kita orang apa? Orang Islam. Maka Islam pada badan kita ni ibarat macam rumah, satu bentuk buah rumah yang ada pada badan kita. Rumah Islam kita tak akan terbangun dengan sempurna sekiranya tidak ada tiang. Maka tiang yang membangunkan dan mendirikan rumah Islam di badan kita ni apa? Sembahyang. Sembahyang itu tiangnya. Tanpa tiang maka runtuhlah rumah Islam. Maka bila runtuh Islam, runtuhlah orang itu. Itulah bandingan dia. Maka seperti Rasulullah SAW bersabda, as-salatu imaduddin, itulah sembahyang 5 waktu itu bandingan seperti tiang bagi agama. Tiang bagi agama. Pada pihaknya tidak tertegak agama kita pada diri kita sekiranya tidak ada solat. Maka orang yang tidak suka solat, tak suka sembahyang tu, Allah rasa malu ke kita mengaku diri kita orang Islam. Apabila kita mengaku diri bahawa kita itu bertuhan kepada Allah, berasul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita kena malu di sini nama kita Islam itu. Dan syukur nikmat Islam kita dengan kita kerja solat. Maka musannaf berkata di badan kita, maka siapa mendirikan dia akan sembahyang 5 waktu. Siapa mendirikan dia, apa maksud mendirikan dia? Yakni mengerjakan dan menunaikan dia. Siapa saja yang menunai dan kerjakan sembahyang, barang siapa mendirikan dia, mendiri dengan secukup sempurna. Dengan secukup sempurna. Maksudnya, yakni dengan cukup rukun dan syarat dan segala adabnya. Itu begitu. Dengan secukup sempurna, yakni dengan cukup rukun dan syarat dan segala adabnya. Sesiapa saja yang kerja salat, kerja sembahyang cukup dengan rukun syarat, bukan semata-mata rokok bangun tu, orang tunduk sujud gitu. Semua ada cara dia, ada kaifiat dia. Maka sesiapa saja yang salat tanpa mengetahui kaifiat dan cara-caranya, maka salatnya tidak akan dinamakan salat. Bahkan salat dia itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu, bolehlah cuba kita renung fikir diri kita. Cuba kita fikir. Fikir lagu mana? Aku ni rokok macam ni, aku belajar di mana?
Aku sujud macam ni, aku dengar dari siapa? Aku baca tasyahud rupa ni, aku mengaji di mana? Kita kena cek diri kita. Kerana tiap-tiap perkara tu wajib kita kena mengetahui cara-cara dia. Bukan semata-mata kita ikut perbuatan orang. Nampak macam orang tunduk, kita tunduk sama. Dengan kita tidak mengetahui cara-cara dia yang ditetapkan oleh syarak. Maka sekiranya kalau dia kerja dengan betul dan kebetulan sekalipun, maka solat dia tidak sah. Wa in sadafal haq, ulama sebut. Sekalipun betul lah dengan wakil macam tu, tetapi solat dia tetap tidak sah. Kerana itu dikatakan betul, itu dengan cara kebetulan. Betul dengan cara kebetulan tidak dianggapkan betul. Kerana apa? Kerana boleh jadi dia tak betul pula satu masa. Kerana dia kebetulan saja. Betul dia tu. Maka sebab itulah mesti kita mengetahui cara-cara mengaji, kaifiat-kaifiat. Maka barang siapa mendirikan dia akan sembahyang tu dengan secukup sempurna, yakni cukup rukun, cukup syarat dan segala adabnya, maka orang itulah, orang tadi tu telah mendiri, membangun, membentuk pada dirinya, diri orang itu mendiri agama. Jadi agama yang sempurna. Dia sudah mendirikan agama yang sempurna pada diri dia. Sebab itulah orang dulu, ayah-ayah kita dulu, orang tua-tua kita dulu pesan kepada kita, munggi ke mana pun, hei Khalid, hei umat, munggi ke mana pun jangan tinggal sembahyang. Walaupun mung di dalam keadaan mana pun, jangan tinggal solat. Itu pesanan orang tua dulu supaya kita jaga. Kerana perkara ini merupakan tiang bagi agama kita. Kerana sembahyang ini, inilah pada kata, mendirikan pada dirinya agama. Jadi sebab apakah kita katakan orang yang menunaikan solat dengan cukup sempurna itu dikatakan orang yang membentuk Islam pada diri dia? Kerana sembahyang ini, kerana lafaz sembahyang ni, apa makna sembahyang? Sembahyang ini bermaknanya, makna sembahyang tu apa? Sembah Tuhan. Sembahyang ni dikatakan campuran daripada dua kelima. Asalnya sembah dan yang. Sembahyang. Sembah tu sembah. Yang tu siapa? Tuhan. Maka makna sembahyang itu sembah Tuhan. Kita sembahyang, kita sembah Tuhan. Kita sembah Tuhan. Jadi Tuhan kita. Sembah Tuhan kita. Tuhan ni Tuhan kita. Sembahyang sembah Tuhan. Seperti syarahan, seperti huraian setengah guru kami. Musannif kata, setengah guru kami hurai macam itulah. Sembah tu sembah. Yang tu Tuhan. Maka sembahyang tu dengan makna sembah Tuhan. Maka kita ni orang yang bertuhan kepada Allah, berrasul kepada Muhammad. Kalau tak sembahyang, mana bukti kata kita mana bukti kata kita itu bertuhan kepada Allah? Lalu itulah orang yang mendirikan sembahyang itu dikatakan orang yang mendirikan agama Islam pada dirinya. Masya Allah. Allah menja'alna minal muqimina lis-salawatil khams ya rabbal alamin. Banding agama dengan tubuh manusia. Ini satu tajuk yang baru. Banding agama dengan tubuh manusia. Agama Islam banding dengan anggota. Maksud banding ni, banding agama Islam dengan anggota tubuh manusia. Anggota tubuh badan manusia. Kita manusia, tubuh kita ni berkumpul dengan beberapa anggota. Ada kepala, ada tangan, kaki, ada dengan perut, ada macam-macam anggota kita. Maka apakah bandingan agama Islam dengan anggota tubuh badan kita? Dan kalau kita banding agama dengan tubuh manusia, kalau kita buat perumpamaan, kita buat bandingan agama Islam tu, kita banding dengan tubuh manusia, jadi dengan anggota badan manusia. Agama Islam tu kalau kita banding dengan tubuh manusia,
maka sembahyang seperti kepala. Maka sembahyang itu dibanding seperti kepala. Kalau manusia ni, kalau tubuh kita ini dibanding dengan agama, kalau kita banding Islam tu macam bentuk badan orang. Agama Islam tu semacam dengan bentuk badan orang. Kalau kita banding begitu, maka di manakah makanah atau kedudukan solat dalam tubuh badan kitanya? Maka kata dia sembahyang itu seperti kepala, dibanding semacam kepala, duduk di atas sekali. Bermaknanya, makna bandingan tu, kalau tak ada kepala, kalau tidak ada kepala pada badan seseorang, tentu tubuhnya, tubuh bagi manusia tu tidak hidup. Tidak dapat hidup, yakni pada adat. Pada adatnya tak boleh hidup lah. Orang kalau kepala tidak ada, macam mana nak berjalan? Macam mana nak hidup dalam dunia ni? Tak ada kepala. Kalau tak ada tangan tu boleh lagi, tak ada kaki tu hidup lagi. Hatta sehingga orang tu tidak ada bahagian di bawah, ada perut saja. Ada juga yang masih hidup. Yang masih hidup. Sehingga orang tu tidak ada apa, ada tubuh saja, kaki, tangan tak ada, tapi kepala masih ada. Orang itu masih hidup, Masya Allah. Tetapi tidak berlaku lagi pada adat bahawa seorang itu hidup tanpa ada kepala. Tidak berlaku. Maka solat itu macam itulah, seperti kepala. Kalau tak ada kepala, tentu tubuhnya, tubuh manusia tu tidak hidup, tak dapat hidup pada adat. Tak dapat hidup. Begitulah. Semacam itulah. Kalau tak ada sembahyang, kalau tidak sembahyang, tidak mengerja sembahyang, tak ada, yang ni tidak mengerja sembahyang. Kalau tidak kerja sembahyang, tidak ada sembahyang, tak ada sembahyang, yakni sembahyang 5 waktu. Kalau kita tak buat solat subuh, maghrib, isyak 5 waktu, tak jaga, tentu agama Islam tidak hidup di tubuhnya, di tubuh orang itu. Islam tidak hidup di tubuhnya. Apa makna tidak hidup? Yakni tulis itu, orang itu tidak dipanggil orang Islam pada zahirnya. Tidak panggil orang Islam pada zahirnya. Adapun batin, kemungkinan dia beriman dengan Allah, dia tidak mengingkarkan kewajipannya solat. Dia i'tiqad bahawa solat itu wajib, cuma dia tinggal kerana malas. Maka orang itu tak dihukumkan kufur lagi kepadanya, bukan dia orang Islam yang fasik. Tetapi bila tilik kepada zahir orang tu Islam ke? Tak solat, Islam ke dia? Maka tidak dipanggilkan Islam lah pada zahirnya. Adapun hakikat itu Allah lah yang mengetahui hakikat dia. Kita hanya hukum zahir. Tak solat, macam mana nak panggil orang Islam? Seumur hidup dia tak solat, macam mana nak mengaku diri Islam? Sebab itulah solat itu dibanding semacam dengan kepala. Ya Allah, ya Tuhan kami, hidupkanlah Islam kami, hidupkanlah kepala kami. Kepala ni pula, kalau kepala yang sempurna, maka akan jadi manusia yang cukup lengkap. Apa maksudnya? Kepala kita, kalau kepala tak betul, masalah kepala kita belok, bengkok masalah, atau kepala kita tidak ada telinga, tidak ada rambut dan sebagainya, tidak ada, hanya ada kepala saja, mata tak ada, pun tak cukup juga. Kepala sendiri pun mesti dijaga. Solat 5 waktu dikatakan kepala. Maka kepala 5 waktu bukan kita buat semata-mata cukup. Kita kena tunai segala rukun syarat dan adab-adabnya. Biarkan kepala kita ada perhiasan. Perhiasan. Maka sembahyang kita pun bukan sekadar kita tunai 5 waktu cukup. 5 waktu tu 5 waktu yang penuh bermakna. 5 waktu yang penuh dengan perhiasan-perhiasannya. InsyaAllah kitab ini akan membahas dan membentangkan perkara-perkara yang akan menghiasikan solat kita zahiran dan batinan, di zahir dan batin. Kata musannif rahimahullahu ta'ala,
Bermakna kalau tak ada kepala, tentu tubuhnya tidak hidup. Begitulah kalau tak ada sembahyang, tentu agama tidak hidup di tubuhnya. Na'udzubillah. Kami minta pelindung dengan Allah Ta'ala. Na'udzubillahi min zalika. Na'udzubillahi min min apa dia? Kita kata na'udzubillahi minal kufri. Na'udzubillahi min amamiddin. Wal'iyazabillahi min zalik. Maka doa untuk Syekh, ini perkataan musannaf kita Haji Abdullah Al-Jambuwi. Dia sebagai ringkas kitab Musalli. Dia kata macam mana? Maka berdoalah oleh Tok Syekh. Maksud dengan Tok Syekh ni siapa? Yakni Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Dalam kitab Musalli dia, dalam kitab tu musannaf ada berdoa lagi. Cuma musannaf kita ni yang meringkaskan kitab Musalli ni, Tuan Pati Musalli ni, dia tidak sebutkan doa tu dengan cara penuh. Hanya dia meringkaskan maksud daripada doa itu. Maka dia kata, maka berdoa Tok Syekh, berdoalah oleh Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani dengan kataannya, Ya Allah, Ya Tuhan. Ini doa Syekh Daud dalam kitab Musalli dia. Ya Allah, Ya Tuhan, mintalah jadi diri kami. Mintalah jadi diri kami. Kami ni musannaf Syekh Daud. Mintalah jadi diri kami dan kamu sekalian. Kamu ni sekalian muslimin. Mintalah jadi diri kami dan kamu sekalian ni setengah daripada orang memelihara sembahyang. Setengah sebagian daripada orang memelihara sembahyang. Menjaga sembahyang. Tu. Apa maksud menjaga? Dan mendirikan dia. Ini tafsir makna memelihara. Dan mendirikan dia akan sembahyang. Mendiri. Tulis pada mendiri. Tulis pada mendiri. Maksud dengan mendiri di sini, ialah mengirja sembahyang dengan menjaga segala rukun dan syaratnya. Menjaga rukun dan syaratnya. Dan segala sunat-sunatnya. Itu dinamakan mendiri. Bukan semata-mata angkat tangan Allahu Akbar, Sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal Allah, Subhana Rabbil Azim. Bukan semacam tu. Bukan sekadar tu. Jaga segala rukun syarat dia tu dinamakan jaga sembahyang. Pelihara sembahyang. Kerja sembahyang. Kalau orang tak cara rukun syarat dia, walaupun nampak pada zahir dia kerja, hakikat dia belum lagi dirikan solat. Hakikat dia belum lagi mendirikan sembahyang. Oleh itu kata musannaf, dan mendirikan dia akan sembahyang. Mendiri itu dengan tidak tinggal. Jadi tidak tinggal akan mana-mana waktu. Tidak tinggal akan mana-mana waktu. Tak tinggalkan mana-mana waktu. Subuh tidak tinggal. Zuhur tidak tinggal. Ni kita ni akhir zaman ni, Masya Allah, tidak amati sangat dengan solat. Kadang-kadang sembahyang maghrib dalam waktu isyak. Ni bukan qasar, bukan jamak, bukan musafir, duduk di rumah. Jamak semata-mata. Sembahyang zuhur dalam waktu asar. Sembahyang subuh dalam waktu zuhur pun ada. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu sangatnya nasib umat ini. Kita ingat ke Nabi. Akhir perkataan Nabi sebelum pada beliau wafat, meninggalkan dunia, apa pesanan Nabi kepada umat? As-salah, as-salah. As-salah, as-salah. Perkataan akhir yang keluar daripada Nabi, yang didengari oleh sahabat Nabi, ialah as-salah, as-salah. Jaga sembahyang, jaga solat, jaga solat. Ini benda yang besar. Benda yang besar sekali. Jangan kita mencuai-cuaikan, jangan mengabaikan kewajipan ini. Kita kena jaga dia.
sehabis-habis kuasa kita jaga. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita ini orang yang pelihara sembahyang dan mendirikan dia dengan tidak tinggal dan tidak meringan-ringan. Tinggal tu tidak kerja dengan tidak tinggal, yakni tidak tinggal mendirikan dengan tidak tinggal, yakni kita tidak tinggalkan mana-mana waktu dan tidak meringan-ringankan, tulis pada meringan pula, yakni dengan bahawa kerjakan sembahyang pada akhir waktu. Dan tidak ada khusyuk padanya. Tu maksud dengan meringan-ringan. Tu orang yang sembahyang, tapi sembahyang dia di akhir-akhir waktu. Ia tidak akan sembahyang maghrib kecuali asar itu hampir habis. Ia tak akan sembahyang asar kecuali dekat masuk maghrib. Ia tak akan solat maghrib kecuali dekat masuk isyak. Dan dia tak kerja isyak kecuali dekat masuk subuh. Dan dia tak kerja subuh kecuali dekat-dekat hampir fajar, hampir cerah, hampirnya naik matahari, hampir habis waktu subuh. Masya Allah, tabarakallah. Itulah orang yang meringan-ringankan. Orang yang meringankan solat ini salah satu daripada golongan yang Allah Ta'ala sediakan juga. Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Orang yang solat pun ada juga diseksakan oleh Allah dalam neraka. Walaupun dia kerja solat, tetapi Allah Ta'ala seksakan dia juga dalam neraka. Kata setengah ulama, neraka itu yang bernama neraka wil. Maka kenapa orang itu dia sembahyang, dia solat, tetapi masih lagi diseksa oleh Allah dalam neraka? Kerana alladzina hum an salatihim sahun. Sembahyang mereka lalai. Apa maksud sahun? Setengah ulama mentafsirkan orang yang mentakhirkan sembahyang daripada waktunya. Maka orang itu dinamakan orang yang meringan-ringankan solat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita setengah daripada golongan mereka yang pelihara sembahyang dan mendirikan dia dengan tidak tinggal mana-mana waktu dan tidak meringan-ringankan dengan bawa melambatkan waktunya. Dan minta jadi sembahyang kami, minta jadi sembahyang kami, minta jadi dalam sembahyang kami dan kamu dan dalam sembahyang kamu. Minta jadikan dalam sembahyang kami ni dan sembahyang kamu ni khusyuk, ada sifat khusyuk, ada perasaan khusyuk. Apa maksud khusyuk? Badal pada khusyuk, tetap hati anggota. Itu maksud, tafsir maksud khusyuk. Tetap hati dan anggota. Tetap hati anggota, yakni tetap hati dan anggota. Hati tenang, anggota tetap. Itu maksud khusyuk. Hati tenang menuju kepada Allah, ingat kepada Allah, ingat bahawa dia sedang menyembah Allah. Tu hati dia. Di samping itu, di luarnya, anggota di luar pun tetap hening, tidak berguing. Tu orang panggil orang yang khusyuk. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan sembahyang kami dan kamu ni, dalam sembahyang kita ni ada khusyuk. Yang ini tetap hati dan tetap anggota. Tenang hati dan tetap anggota. Tu makna khusyuk. Tu makna khusyuk. Tu ada sebagian ulama, sebagian guru mentafsirkan bahawa khusyuk itu ialah kita sentiasa mengingat dan sedar bahawa kita itu salat. Itu dinamakan khusyuk. Kalau kita rokok, kita ingat kata kita dalam keadaan salat. Kita sami'allahu liman hamidah. Kita i'tidan. Kita masih ingat kata kita dalam keadaan salat. Hati kita sentiasa ingat bahawa kita dalam keadaan ibadat kepada Allah. Itu dikatakan khusyuk. Ni kita ketika takbir Allahu Akbar je khusyuk. Selepas pada Bismillahirrahmanirrahim. Mula Bismillah hati ke Amerika mana. Amin. Hati duduk di England.
Bismillah, Allah Akbar, hati duduk di COVID dah masalah. Hati duduk di penyakit. Macam mana hari ni jumlah apa meningkat. Allah, Masya Allah. Berapa kes baru ini. Sentiasa fikir benda yang lain. Sebenarnya kita dituntutkan kita, apabila kita mula angkat takbir itu, jangan lagi kita ingat pekerjaan dunia. Hanya tumpu hati kepada Allah. Ingat pekerjaan yang kita menyembahkan Allah Subhanahu Wa Taala saja. Maka kalau kita sentiasa jaga dan melatih diri untuk ada sifat khusyuk dalam solat, maka orang itu akan dikeluarkan sifat khusyuk tu kepada keadaan seluar daripada sembahyang. Maksudnya, kalau dalam sembahyang dia sentiasa ada khusyuk dan dia beradat dengan sifat khusyuk itu, maka akhirnya di luar pada sembahyang pun dia akan hati khusyuk dengan Allah Ta'ala juga. Maka sifat yang ada pada solat akan dibawa keluar kepada kedudukan kita di luar daripada kita solat. Maka itulah yang sangat kita gemar dan kita usaha untuk mencapaikan. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan minta Allah kekal di hati kami. Maksud kekalnya Allah minta Allah tetapkan. Minta kekal, minta Allah tetapkan di hati kami dan kamu dan hati kamu. Minta Allah tetapkan dalam hati kami dan hati kamu sekalian ini. Ni doa musannaf ni, doa syahadaat ni. Minta Allah Ta'ala tetap dalam hati kami dan hati kamu. Dikekalkan, tak luk tu, dengan menanti-nanti sembahyang. Dikekalkan dan tetapkan hati kita dengan menanti, yakni dengan perasaan sentiasa menanti-nanti sembahyang yang kedua. Itu tetap buat tu. Dengan menanti, dengan perasaan sentiasa menunggu. Sentiasa menunggu sembahyang yang kedua. Sembahyang yang kedua. Yakni sembahyang yang selepas, yang terlepas. Kemudian daripada sembahyang yang pertama, tu kita katakan sembahyang yang kedua, yakni seperti zuhur. Kemudian daripada sembahyang yang pertama seperti subuh. Seperti subuh. Apabila kita sudah salat subuh, sudah sembahyang subuh, hati kita sentiasa menunggu bilakah nak sampai zuhur. Bilakah akan sampai zuhur. Bila sampai zuhur, alhamdulillah sudah sampai waktu zuhur. Bila angkat solat zuhur selepas pada salam, ya Allah, bilakah nak sampai asar pula. Tu dikatakan orang yang daim. Alladhi, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, illal musallin alladhina hum fi salatihim daimun. Orang yang daim, makna hati mereka sentiasa menunggu waktu selepas pada tu. Selepas mereka kerja zuhur, bila kau nak sampai asar pula. Selepas pada habis asar, bila kau nak sampai maghrib pula. Bila habis maghrib, bila kau nak sampai isya pula. Tu orang yang menanti-nanti. Perasaan tu dituntut menanti-nanti sembahyang yang kedua, kemudian daripada sembahyang yang pertama. Kita bila masuk zuhur, Allah zuhur dah. Allahu Akbar. Bila sembahyang zuhur, tu Allah zuhur dah. Cepatnya waktu. Tilik jam pula. Dah lagi kot. Akhirnya tak kira. Ada setengah jam dah nak habis zuhur, kita salat. Selepas pada kita sudah salat zuhur, azan asar. Asar pula. Allahu Akbar. Tu hati kita sangat berkaratnya. Istighfar dengan Allah banyak-banyak. Ya Allah, buangkanlah karat dalam hati kami ini, ya Allah. Sehingga kami sentiasa ada perasaan untuk mencita-cita dan menunggu-nunggu waktu salat, ya Allah. Dalam sebuah hadis Nabi yang kita selalu dengar daripada mulut-mulut para guru kita, rahimahumullah ta'ala, Nabi sebut 7 golongan yang pada hari kiamat
Mereka 7 golongan ini akan berada di bawah naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Akan dapat berteduh di bawah bayangan naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada hari itu tidak ada lagi bayangan mana-mana. Tidak ada dah naungan mana-mana kecuali naungan dan bayangan daripada arasy Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya mereka ini akan berada dalam keadaan tenang dan sejuk. Sedangkan mereka lain itu berada dalam keadaan yang panas dan haru-hara. Maka 7 golongan, salah satu daripada 7 golongan itu, Rasulullah SAW bersabda, Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Atau kama qala Nabi SAW. Seorang lelaki, yakni seorang, sama ada lelaki atau ada perempuan, yang hatinya sentiasa bergantung dengan masjid. Apa maksud hadis ini? Bergantung dengan masjid, yakni hatinya sentiasa bergantung dengan solat. Hati dia sentiasa bergantung dengan sembahyang. Apa makna bergantung dengan sembahyang? Yakni hati dia sentiasa menunggu bila akan datang pula solat yang selepas pada ni. Selepas daripada yakin zuhur, bila kau nak sembahyang pula asar? Bila apabila dia sudah solat azhar, bila kau nak sembahyang pula maghrib. Itulah orang yang sentiasa menanti-nanti sembahyang yang kedua, kemudian daripada sembahyang yang pertama. Itu musannaf kita berdoa kepada Allah agar Allah tetapkan perasaan itu dalam hati kita, jangan mengubahkan perasaan itu daripada hati kita. Insya-Allah, Allahumma amin. Allahumma amin. Kerana Tuhanlah suruh hamba dalam Quran yang mulia dengan firman-Nya, firman Tuhan. Kerana Tuhanlah, kerana ni ilat kepada minta jadi diri kami setengah daripada orang yang melihara sembahyang. Ini ilat pada minta lah. Ilat kepada orang panggil alasan, sebagai alasan daripada doa yang tersebut. Sebab apa aku minta begitu? Aku minta Allah Subhanahu wa taala jadikan diri kita ni setengah daripada mereka yang mendirikan solat. Kerana Tuhanlah, kerana Allah lah suruh hamba, suruh akan kita hamba dia ni. Suruh di mana? Suruh di dalam Quran. Quran yang mulia, Quran Karim. Allah Ta'ala suruh hamba dia dalam Quran yang mulia. Suruh dengan firman-Nya, firman Allah. Allah Ta'ala ada sebut dalam Quran, Allah Ta'ala sebut ayat, Hafizu ala salawati wassalatil wusta. Ada hubungan lagi, sambung ayat, wa qumu lillahi qanitin. Tak silap saya surah Al-Baqarah, tapi tak ingat ayat yang keberapa. Hafizu ala salawati wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ayat tersebut. Apa maksud ayat? Allah Ta'ala sebut, peliharalah-mu, hendak jagalah kamu, peliharalah kamu, wahai orang beriman, orang mukmin. Itu tafsirmu tu. Peliharalah kamu, wahai orang mukmin, orang yang beriman. Hafizu, itu fi'il amad. Hendak peliharalah kamu, wahai orang mukmin. Jagalah, hei orang yang beriman. Ala salawat, akan sembayang waktu yang 5. Sembayanglah, jagalah akan sembayang waktu yang 5. Sembayang yang 5 waktu. Jaga as-salawat, yani as-salawatil khams. Jagalah kamu sembahyang yang 5. Allah Ta'ala suruh perintah. Hafizu, pelihara. Pelihara. Apa makna pelihara? Apa makna hafizu? Apa makna hafizu? Tulis itu. Tulis pada pelihara. Yakni, hendaklah tunai oleh kamu akan sembahyang yang 5 waktu dengan penuh, cukup rukun dan syarat,
dan penuh khusyuk. Tu makna hafizu. Pelihara bukan semata-mata kita tunai. Maksud pelihara ni jaga segala rukun dan syarat. Sembahyang di atas dasar yang diajar oleh Nabi SAW dan para ulama kita. Sembahyang atas dasar tu. Maka bila kita sembahyang atas dasar tu dinamakan kita orang yang muhafazah, orang yang menjaga atas solat. Kalau tak cukup rukun syarat, walaupun nampak rupa solat, tidak dinamakan berdiri dan peliharakan solat. Orang tu belum lagi dinamakan muhafiz, orang yang memeliharakan solat. Belum lagi. Peliharalah kamu, wahai orang yang mukmin, orang yang beriman, akan sembahyang waktu yang 5. Alas salawat wassalatil wusta. Lebih lagi sembahyang asar. Ni musanna kita ambil, orang panggil musanna kita ni terjemah dengan cara maksud mudah-mudah. Ambil maksud mudah-mudah. Sebab apa yang terlebih lagi? Kerana wassalatil wusta ni dikatakan at-top. Kalau kita mengaji nahu lah. Kalau orang ponok dia mengaji nahu ni, orang panggil apa sini? Wassalatil wusta at-top as-salat kepada as-salawat ni orang panggil min atfin khas al-an'am. Bila sebut dah semaya 5 waktu lagi, disebut pula salatul wusta. Sedangkan salatul wusta ni salah satu daripada sembahyang 5 waktu juga. Maka setengah daripada hikmat Allah Ta'ala sebutkan pula ni kerana nak ihtimam, nak mengamatikan dengan sembahyang al-wusta ini. Lalu tu musannaf kita gunalah apa? Lebih lagi sembahyang asar. Masya Allah. Sembahyang asar. Tulis situ. Tulis pada sembahyang asar. Berkhilaf ulama pada maksud dengan solat al-wusta, dengan maksud pada maksud dengan solat al-wusta. Berkata setengah ialah solat subuh. Berkata setengah ialah solat subuh. Dan berkata setengah yang lain ialah solat asar. Maka pendapat inilah dipilih oleh musannaf rahimahullah ta'ala. Habis itu, jadi Allah Ta'ala sebut as-salatil wusta, solat pertengahan, solat di tengah, solat yang tengah, solat yang menengahi. Maka ulama tafsir pun berkhilaf pula, maksud dengan solat wusta ni solat apa? Maka setengah ulama berpendapat bahawa salatul wusta ialah solat subuh. Jadi maksudnya Allah Ta'ala suruh kita jagakan sembahyang 5 waktu, lebih lagi kita jaga solat subuh itu. Dan kata setengah ulama, maksud dengan salatul wusta ialah solat asar. Solat asar. Itulah yang dipilih oleh musannaf, iaitu Syada' Al-Fatani dalam kitab dia Munjatul Musalli, dan dalam diikutkanlah oleh Tuan Parti kita ni, Parti Munjatul Musalli ni, maka dinakalkan pendapat tu juga. Lebih lagi sembahyang asar. Maka salatul asar ni salat wusta nama dia. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh kita jagakan sembahyang 5 waktu, lebih lagi sembahyang asar. Kerana sembahyang asar ini sangat berharga di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adalah harga dia di sisi syarak, di sisi Allah itu lebih daripada yang lain. Kerana kebiasaan kita ni, waktu asar ni waktu penat. Manusia ni selepas daripada kerja, lepas daripada balik daripada kerja dia rasa penat sangat. Dia rasa dia nak berehat sekejap. Dia rasa dia tak penat, tak larat, tak bertenaga untuk salat asar. Maka salat yang kita rasa susah itulah salat yang berharga di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berbeza dengan maghrib. Maghrib ni tenang je kerana kita berada bersama anak-anak bini kita pada waktu maghrib itu, dan kebiasaan manusia pun ketika tu tidak tidur lagi. Dan isyak pun hampir-hampir kita nak bertidur, maka rasanya tidak sangat berat lagi. Tapi asar ni berat.
Maka setengah ulama berpendapat bahawa sembahyang wusta itu ialah salat subuh. Kerana itu juga sangat berat. Sangat berat. Tu. Kata musannaf rahimahullah, lebih lagi sembahyang asar apa wajib dipelihara dan dijaga. Yang ini ditunai dengan seelok-eloknya. Tu maknanya gitu. Asar ni lah yang penting. Sembahyang asar. Tu. Alhamdulillah. Kemudian kata musannaf rahimahullah ta'ala, wajib dipelihara dan dijaga. Tu. Dan sembahyang yang 5. Dan ni muka surat 7 baris pertama pula. Muka surat 7 baris yang pertama. Dan sembahyang yang 5 ni, sembahyang yang 5 waktu ni diberat syarat, diberat, jadi dipaksa oleh tuan undang kita. Syarat-syarat ni tuan undang, tuan bagi undang agama. Syarat tu adapun syarak atau syariah tu undang-undang, kena kepada hukum ahkam Tuhan yang diperintah melalui lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syarat ni dikatakan tuan undang. Sembahyang yang 5 ini diberat, yakni dipaksa, dibeban oleh syarat, oleh tuan undang kita. Siapa tuan undang tu? Tuhan, Allah Ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuhan tu dikatakan tuan bagi undang. Lagi pula dikatakan syarat hakiki. Tuan undang yang sebenar dan sejati dialah. Dan Rasul tu juga dikatakan syarat tuan undang, tetapi dikatakan syarat majazi. Tuan undang juga tapi bukan sunguti. Hak sunguti tu Allah Ta'ala lah. Dia tu penyampai saja, tapi panggilkan jugalah kerana dia je lah utusan Tuhan. Lalu tu dipanggilkan juga dia tu tuan undang-undang atas jalan pinjaman dan majaz orang panggil. Maka diberatkan syarat Tuhan dan Rasul, diberat, dipaksa, diwajib, dibeban ke atas kita, yakni kita tiap-tiap mukallaf. Kita tiap-tiap mukallaf ni Allah Ta'ala beratkan hukum. Sembahyang 5 waktu ni diberatkan syarat Tuhan dan Rasul ke atas kita. Masya Allah, Masya Allah. Apabila kita ingat kisah Nabi Isra' Mi'raj, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam Mi'raj naik ke langit, dan apabila beliau sampai kepada Hadratul Qudsi, di situ Allah Subhanahu wa taala ingin, Allah Subhanahu wa taala kehendak supaya Nabi dapat munajat Allah. Di situ Allah Taala menyatakan zat dia yang tidak bertempat untuk Nabi dapat melihatkan zatnya pada waktu itu. Ketika tu salah satu daripada suruhan Allah Ta'ala kepada Nabi, Allah Ta'ala sebut, Ya Muhammad, inni yawma khalaqtus samawati wal ard qad faradtu alayka wa ala ummatika khamsina salatan faqum biha anta wa ummatuk. Allahu Akbar. Ya Muhammad, sesungguhnya aku ini, semenjak daripada aku mula jadi langit bumi lagi, aku sudah perintah dah, aku sudah fardu dah ke atasmu dan umatmu 50 sembahyang. Faqum biha, maka dirikanlah Muhammad sembahyang 50 waktu tu. Anta mu sendiri wa ummatu, dan umatmu. Sama juga. Dipesan kepada umatmu agar kerja salat khamsina. Sembahyang 5 waktu. Sembahyang 5 waktu. Tu Masya Allah, asalnya 50, akhirnya diringan. Itu sebenarnya pada qada mubarram tu pun sudah ditetapkan 5 waktu. Cuma Allah Ta'ala nak menzahirkan rahmat dia kepada umat ini, lalu diperintahkan sebagai qada mu'allaknya 50. Akhirnya dikurang 5 sehingga akhirnya tinggal 5 inilah bersepakat dengan qada mubarram pada azal. Lalu tu diperintahkan 5 waktu itu kepada kita umat Muhammad yang mukallaf semua untuk menunaikan dia. Sembahyang yang 5 ni diberatkan syarak Tuhan dan Rasul, diberat ke atas kita. Yakni kita tiap-tiap mukallaf
orang yang aqil, orang yang balik. Aqil maknanya berakal. Akal bukan orang gila. Lagi pula balik, orang yang sampai umur dia. Kalau lelaki pun mimpi keluar mani. Kalau perempuan pun sudah datang ataupun kalau tidak sudah sampai kepada umur 15 tahun pun tak apalah, dinamakan orang yang balik. Lagi pula sampai seruan agama kepada dia. Lagi pula orang itu sempurna pelihat dan pendengar pada diri dia. Maka bila cukup 4 syarat itu dikatakan kita ni orang mukallaf. Segala hukum ahkam Allah yang wajib maka dibeban, diletak, dipaksa ke atas kita untuk kerjakan. Maka ketika budak tak apalah, kita meringan-ringan tak apa. Tetapi ketika kita besar jadi mukallaf, kita kena tunai kerja dah. Sembahyang yang 5 diberat syarat Tuhan dan Rasul ke atas kita. Apa makna diberatkan? Tafsir makna diberatkan. Tidak boleh mengeluar daripada waktunya. Tidak boleh mengeluar. Tidak boleh kerja di luar. Tidak boleh kerja di luar daripada waktunya. Waktu sembahyang itu. Kita nak sembahyang subuh dalam waktu zuhur, tak boleh. Tak boleh dengan makna sah tu sah kalau kita tinggal masalah. Tetapi serta berdosa. Tidak boleh yakni berdosa. Itu maksudnya. Tidak boleh dengan makna berdosa. Mengeluar daripada waktunya. Waktu sembahyang. Kita sembahyang zuhur dalam waktu asar. Kita tak sembahyang zuhur. Malah sembahyang zuhur. Nanti sembahyang dengan asar lalu. Apakah boleh? Jawab dianya, boleh dengan makna sah salat dan jadi qadakan sembahyang kita. Cuma kita itu berdosa dan haram habuan kita tinggalkan salat dalam waktu dia. Kerana sembahyang itu ditentukan waktunya kepada kita. Inna salata kana 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sembahyang itu Allah Ta'ala menetapkan waktu dah siap bagi orang yang beriman. Tidak boleh mengeluar daripada waktunya. Walau mana-mana masa. Walau mana-mana kelakuan sekalipun tidak boleh. Masa mana pun. Tulis itu kepada masa mana-mana. Yakni kecuali masa yang dibenarkan. Kecuali masa yang dibenarkan. Seperti ketika musafir. Begitu. Seperti ketika musafir. Tak apalah. Ketika kita musafir, kita nak sembahyang zuhur kita dalam waktu asar, kita nak jamak takhir, tak apalah, kita sudah niat jamak. Kalau kita tak niat jamak tu pun berdosa juga. Walaupun kita musafir, kalau kita tak niat jamak, berdosa juga kerana kita dinamakan kita mengeluarkan sembahyang daripada waktu dia. Maka kita nak musafir kepada tempat yang harus kita qasar dan jamak masalan, maka boleh bila masuk waktu zuhur kita kata saya akan sembahyang zuhur dalam waktu asar. Maka dengan sebab kita niat itu tanggungan untuk solat zuhur pada waktu tu, maka diringankan kepada kita sehingga kita dapat kerja zuhur dalam waktu asar. Itu maksud dia. Walau mana-mana masuk sekalipun. Walau mana-mana masa sekalipun. Waktu bekerja, tu tafsir maksud. Mana-mana pun. Jadi waktu bekerja, waktu berjalan, waktu susah, waktu sakit dan sebarang waktu. Masya-Allah. Waktu bekerja, waktu dalam pekerjaan, kita duk bekerja pun sedang-sedang bekerja, duk menyaku, duk menyedung. Duk buat kerja itu, kerja ini. Ketika waktu solat datang atau hampir habis, kita kena hentikan kerja itu untuk hadap kepada solat. Waktu berjalan, maksud berjalan yakni bermusafir. Bukan berjalan-berjalan. Berjalan pun sembahyang dalam ketika kita berjalan. Bukan makna tu. Bukan boleh kita sembahyang berjalan-berjalan. Berjalan itu makna waktu musafir. Ketika musafir ke, ketika kita bermukim ke, wajib kita kena tunaikan salat. Waktu susah, waktu kesempitan, waktu yang susah, waktu kesempitan,
waktu yang tidak ada duit, waktu yang tidak ada kerja, waktu yang susah masalah, itu pun wajib kita solat. Waktu senang sangat lagilah wajib. Dan waktu sakit, waktu susah, waktu sakit pun wajib solat. Allahu Akbar. Ini Allah masuk hospital. Tu doktor kita tu pocok jarum, satu jarum saja kita tinggal dah solat. Darurah kata dia. Allahu Akbar. Apa sangat ringan ni? Apa tu lagi? Allahu Akbar. Sikit-sikit darurah, sikit-sikit darurah. Allah. Waktu sakit, hampir nak mati pun kena solat lagi. Walaupun dengan rupa bergerak hati kita, mesilakan dan menggambarkan kedudukan solat pun wajib lagi. Walaupun tubuh badan kita tak dapat bergerak, tapi hati kita dapat ingat untuk solat, wajib kena solat lagi walaupun dengan hati. Tengok waktu sakit, ni kita sakit kepala aja tinggal solat. Allahu Akbar. Sakit kepala pun tinggal semayat dah. Sakit tangan ya tinggal semayat dah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Rabbi. Ya Rabbi, ringankanlah azab kita ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Yang sangat-sangat mencuai-cuaikan sembahyangmu ya Allah. Dan sebarang waktu. Jadi dan mana-mana waktu. Mana-mana waktu. Sebarang waktu. Mana-mana waktu sekalipun. Tu dia. Sehingga dia mati. Dekat hampir nak mati dah. Dekat nak mati. Sehingga malaikat maut mari ambil nyawa dia. Ketika tu tak wajib dah lah. Tak wajib dah. Ketika dia tu uzur pun wajib kena solat lagi. Dengan cara-cara. Syarak sudah ajarkan kepada kita. Sebenarnya kita rasa susah. Sebenarnya tidak susah. Kerana syarak ni sudah aturkan cara untuk kita. Tetapi apabila kita tak belajar, kita rasa susah. Nak sembahyang macam mana? Duduk di hospital. Sembahyang lagu mana? Macam mana? Kita nak sembahyang dalam keadaan ini. Susah lah. Sekian tu, sekian ni, sekian tu, sekian ni. Maka akhirnya kita tinggal terus. Maka kata dia, dan sebarang waktu diwajib di atas kita, yakni tiap-tiap mukallaf diwajib, ditekan, dipaksa, diberat di atas kita sembahyang di dalam waktunya, waktu sembahyang itu. Dalam waktu dia wajib kita kena kerja sembahyang dalam waktu, yakni haram kita kerja di luar waktu. Diwajib haram kita kerja di luar waktu serta sah salat itu dan dikira sebagai qada. Maknanya kalau kita tak sembahyang zuhur lagi, lepas tu kita waktu asar datang, kita sembahyang zuhur dan waktu asar, maka sembahyang itu sah kalau cukup dengan rukun syarat dia dan dianggapkan solat itu dikatakan qada saja ya. Cuma dengan sebab kita keluarkan solat itu daripada waktunya, itu haram dosa, hukumnya haram. Berdosa kita, dosa besar tu, dosa besar. Tidak harus, yakni haram kita mengeluar, yakni sembahyang itu daripada waktunya tu, daripada waktunya. Tidak harus kita keluar daripada waktunya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lebih lagi tinggal langsung, tinggal terus. Lebih lagi, jadi lebih lagi tidak harus, jadi sangat-sangat haram lagi. Lebih lagi ni, lebih sangat-sangat haram lagi, tinggal langsung, tinggal terus, tinggal langsung, tak semaya dimula lagi. Oh, sekali-kali tidak dibenar, tidak diharuskan, tidak dibenar oleh Allah. Haram, lebih-lebih lagi haram waktu tu. Wal-i'azubillah min zalik. Banyak juga dari kalangan masyarakat kita tak sembahyang dimula lagi dah. Tu dengan bermacam-macam alasan. Setengah-setengahnya beralasan aku ni tak belajar, tak tahu. Kalau buat pun tak sah, maka baik tak buat, sama aja. Buat dengan tak buat sama aja. Kalau buat pun tak sah. Macam-macam lah. Allah ya Rabbi. Setengah orang itu ia faham salah. Bila ia minum arak, ia kata, oh Allah Ta'ala tak terima semaya ni orang minum arak. Setitiknya 40 hari tak terima. Bila Allah Ta'ala tak terima solat kita,
Kalau kita solat pun sama aja. Kalau itu kena tunggu dulu. Allahu Akbar. Tunggu dulu sampai kepada 40 hari. Apa nak tunggu sampai ke berapa tahun kerana kita minum segelas? Bukan siti. Itulah kesilapan pahaman orang-orang yang jahil. Tengok orang faham lagu ni. Allah, Rasulullah itu diperintahkan diperintah jadi Rasul ketika umur berapa? Ketika umur 40. Maka diperintahkan salat tu selepas pada Nabi pada tahun 10 daripada bangkitan Nabi. Maknanya ketika Nabi berumurnya ketika tu lebih kurang 50 tahun lebih. 53 tahun. Umur Nabi 53 tahun barulah diperintah sembahyang. Maka aku ni tunggu sampai 53 dulu baru nak sembahyang. La ilaha illallah. Ada juga begitu, ada juga dengan begitu. Nak kiyah lagu mana lagu tu? Oh, tak kena lagu tu. Masya Allah. Ini kejahilan umat yang patut kita kena membangun bersama. Patut kita kena membinakan perkara ini. Wal-iyazabillahi min dhalik. Setengahnya pula bila sampai waktu bulan Ramadan dia puasa. Tapi salat dia tak solat. Itu satu masalah juga. Itulah yang sangat kita kena jagakan. Tinggal langsung. Tu. Lebih lagi kalau kita kata kita duk main bola masalahnya selepas asar kita main bola. Kadang-kadang kita main sampai kepada lalai kita. Masuk maghrib dah pun duk sedap lagi. Duk sedap lagi duk main. Duk lalai, duk ralik kita duk main. Akhirnya dekat nak masuk isya dah bala kita berhenti. Allah itu dikatakan kita meringan-ringankan solat. Jagakanlah insya-Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memeliharakan kita dan menjagakan solat kita agar kita menjadikan orang yang tetap dalam sembahyang, tetap hati kita dalam menanti-nanti solat selepas daripada solat, dan mentetapkan hati kita sentiasa berada dalam khusyuk, hati tetap anggota dan hati, dan menjagakan kita untuk menjagakan Allah Ta'ala mentaufikkan kita sehingga sentiasa dapat kita jaga sembahyang dengan baik. Sekadar tu saja dulu pada malam ni. InsyaAllah kita sambung lagi pada esok hari jam 9.30 insya-Allah. Sebab apakah Allah Ta'ala turunkan ayat hafizu ala salawat? Kerana apakah diturunkan perintah ayat itu? Ada sebab, dikatakan asbabun nuzul. Sebab yang Allah Ta'ala menurunkan akan ayat yang tersebut. InsyaAllah semoga dipeliharakan umur kita dan dijagakan kesihatan kita sehingga kita dapat lagi sambungkan lagi pengajian kita pada muka 7 itu. Sebab turun ayat hafizu al-ayata. InsyaAllah esok lagi kita berjumpa. Semoga Allah Ta'ala memberi keberkatan kepada kita semua yang mengaji pada malam ini dengan cara live, dan juga Allah Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita sehingga kita dapat beramal dengan dia dan dapat menyampaikan kepada orang yang lain pula. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u, qalbin la yakhsha, wa amalin la yurfa'u, wa du'ain la yustajab. Wa nas'aluka 'uluman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.